Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hisah yang kedua ini kita akan sambung lagi dari pelajaran kita, iaitu tentang Imam Bukhari. Kita tak lewatkan masalah dan kita sambung selalu. Kemarin kita dah tahu Imam Bukhari tu nama gapo, beranak bila, di mana, culin dia gapo, ayah dia nama gapo, anak murid dia siapa, guru dia siapa, kita tahu dah. Dan bagi pelajar yang tak belajar lagi tu, maka pergi ngaji semula pada hisah yang pertama. Tengok, pada hari ini kita nak baca siratuhu, iaitu perawat dia sikit-sikit. Dan yang kita kena tahulah. Dan sebab kita ngaji hadis tak dapat tidak, kita kena tahu juga. Dan hadis ni pio tak royak. Dan kita kena tahu perawat juga guru-guru kita. Dan yang hadis yang dapat kita siapa kita lah ni tu pio. Dan atau orang panggil ada sairangan. Dan lalu tu lah kita kena tik. Dan guru kita dan yang orang hadis siapa kita ni pio atik siapa ke nabi ni. Dah baik. Pada ini iaitu siratuhu, iaitu tengok atas tu buat dak ataupun hok kita tulis tu ada dah. Kalau bagi orang hok tulis tu ya senang lah nak buat makna. Dah baik. Dia kata mata waliduhu wa huwa saghirun. Dia kata telah mati oleh ayah dia. Ismail saat itu mati ketika Imam Bukhari tu hala-hala. Faturabbi yatiman fi hajratul ummihi allati ahsanat tarbiyatihi. Dia kata lepas pada ayah dia mati, dia duduk dengan dia, dia duduk dengan ibu dia. Duduk dengan ibu dia tu, patut ibu dia tu didik dia. Liang dia tu ahsanat tarbiyah ni, kata didik dia molek lah. Molek sungguh yang ngajar Imam Bukhari. Dan atau penbab yang CD kalau goyak mudah-mudah. Wa kana laha darun fi syahzi himmatihi wa hibatul lil ilmi. Dia kata ibu dia tu sebagai orang yang gapo, wi semangat dan wi kamlancai kepada Imam Bukhari saat itu untuk wi kamlancai di segi semua segi dan juga di segi gapo ilmu-ilmu. Wi juga semangat dalam ilmu-ilmu sampai Imam Bukhari tu rasa kasih, rasa cak dalam ilmu-ilmu yang dia suka ngaji tu. Dia kata dia rasa suka. Apabila sebut atau boleh ngaji rasa sukalah sebab dia kata salah satu anak nak berjaya saat ni tu duduk di tangan ibu juga. Duduk di tangan ibu juga. Dan ibu ni lah sebagai orang panggil orang Tino ni sebagai orang buat salah satu anak dia saat ni tu nak pergi kau baik kita baik. Tapi di sini Imam Bukhari ada ibu yang baik. Apabila ada ibu yang baik, maka gapo? Buat dia saat ni tu ada rancang untuk nak cari ilmu lagi. Dan juga kalau lah ada ayah ibu yang baik lagi, maka itu lebih bagus. Dan Imam Bukhari tu lebih bagus sebab ayah dia sebagai guru besar dan juga ibu dia sebagai ibu yang baik. Wa fi sigarihi, dan pada halah-halah Imam Bukhari halah-halah saat ni tu usibu bimaradin fi ainihi. Dia kata ke gapo orang panggil masa ketika Imam Bukhari halah-halah saat ni tu ada berlaku sakit di mata Imam Bukhari tu. Hatta kada yafkidu basaruhu, sehingga mata dia saat ni tu dia kata hilang pertengok, hilang perlihatan. Dia kata dekat-dekat nak mata buta lah kalau gancak mudah-mudah. Walakinnahu tu'aliju minhu wa adat ilaihi afiyatihi. Tetapi dia tu orang panggil giraksa di sini, giraksa siapa ke hingga. Tapi kalau lah ustazah baca selagi tu dia tu mata buta dah. Imam Bukhari mata buta, lepas tu cari hubat, cari tak boleh dah. Sehingga apa? Sehingga ibu yang baik dia saat itu doa najak kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan sehingga dia tiap. Maka ni kata salah doa seorang ibu saat itu sangat mustajab lah. Sampai ke ibu dia tu tiap menangis sungguh-sungguh nak anak yang hilang daripada mata buta saat itu, sehingga Tuhan terima doa ibu dia. Sehingga pada apabila bangun esok ke Imam Bukhari pun jadi nampak. Itu satu lagi hok dalam ustazah buat ni
Dia pergi pubat, tapi ustazah baca surah gitu ya to ibu dia ia hilang mata buta tu dengan sebab ibu dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata kalau lah di situ ni atau ibu tu sebagai apa orang panggil baiklah. Dan kita kena buat baik dengan dia. Dan jangan dia saat ni tu apa orang panggil kata tak molek pada kita. Dan dia saat ni tu kata kepada kita yang benar-benar yang molek, sebab kata dia saat ni tu sebagai doa. Baik. Kita waqad kana yatamati'u bizakat wa zakira al-quwwah. Dan dia orang panggil Imam Bukhari ni orang yang bizakat, orang yang zakiyah, orang yang cerdik. Wa zakira al-quwwah, dan juga dia saat ni tu ingat kuat. Sehingga ingat kuat sehingga apa orang panggil ingat kuat apabila dia baca tu buat dia ingat selalu dah. Dan itu orang panggil khulasna Imam Bukhari, iaitu dua, iaitu cerdik dan juga ingat yang kuat. Ingat sungguh-sungguh. Wahya ihdas sifat allati sa'adathu fi jam'il ahadits an-nabawiyah. Dan dua-dua sifat, dengan sifat cerdikความเฉลียวฉลาดของdia wa zakira al-quwwah, patut ingat yang kuat, orang panggil ความจำที่ดีsaat itu. Dengan dua-dua sifat ni, dua-dua khulasna ni Imam Bukhari buat boleh tolong Imam Bukhari saat ni tu gapo hipungkan hadis-hadis Nabi. Ni kata dia ada dua sifat ni, cerdik dan enggak ingat yang kuat, maka ia boleh hipungkan hadis Nabi yang banyak. Ni kata Imam Bukhari banyak sekali yang dia ingat hadis Nabi. Lalu tu ada dua sifat kepada Imam Bukhari, cerdik dan juga apa? Ingat yang kuat, maka itu untuk nak menolongkan Imam Bukhari hipungkan hadis Nabi. Siapa ke hadis Imam Bukhari hipung saat itu masyhur. Dia panggil kontrolor pakat tahu berlaku. Kata Imam Bukhari ni adalah imam yang besar, imam yang ingat hadis Nabi banyak, sebab ia ada dua sifat tu. Tu kepada dia. Wa fi sirrihi, dan pada halah-halah Imam Bukhari halah saat ni tu hifzul Quranul Karim, dia ngapa Quran. Dan ngapa kamilah, ngapa habis 30 juz. Wa talqil ulumil asasiyah, dan dia cari ilmu-ilmu asasiyah. Ilmu asasiyah iaitu ilmu alat lah. Kalau kita nak pandangkan baca bahasa Arab, kita kena pandang nahwu sarah, gitu. Kalau lah kita nak pandang kira tu ni, nak pandang orang panggil kenit, kita kena pandang kenit. Dan nak pandang kira kitlek, kita kena pandang apa kenit, orang panggil wicalak lah, kira wicalak. Dan ya bahi ngaji fiddin, pada agama. Hak ni pada agama. Nahwu sarah, qawaid apa semua tu hak ni tu. Baik, wa qad hifzu alafil ahadis wa huwa la yazalu gulaman. Iaitu dia ngapa hadis tu apa? Beribu-ribu hadis. Itu banyak semua yang ngapa hadis. Wa fi sinnu 16, pada umur dia 16 tahun saat itu, safara bi suhbatihi ummihi wa akihi ila Makkahil Mukarramah. Dan pada umur dia 16 tahun, dia pergi safir dengan ibu dia dan juga kakak adik-beradik dia saat itu. Kakak dia ila Makkahil Mukarramah, dia pergi pada Mekah li ada'il faridatul hajj. Dan untuk apa pergi pada Mekah? Untuk menunaikan haji. Fataklufu anhuma lil istizadah minal ma'arif. Sehingga apabila dia sudah siap pada buat haji, maka ibu dia dengan kakak dia saat itu pelik, dan dia duduk di Mekah dulu. Untuk apa yang nak duduk di Mekah tu? Minal ma'arif haisu baqiyah hunaka li sittatin awal, untuk nak carikan ilmu lagi. Dia tak usah pelik. Dia nak cari ilmu di Mekah tu. Dan tahun li sittatin awal, iaitu tahun dia duduk di Mekah. Wa bada'a jam'ul ahadi, apabila tahun yang dia belajar di Mekah saat itu, dia mulalah hipung-hipung hadis Nabi. Ibu dengan kakak dia kulit dah, tapi dia nak minta duduk dulu di Mekah untuk nak ngaji ni sampai tahun tu. Habis tahun tu dia mula hipung hadis-hadis Nabi. Mula hipung tu makna tu dia ingat hadis, dia hipung hadis daripada Nabi, hipung dia dari satu buku. Wa ba'daha safara fil adi minal buldan li hadzal hadaf.
Dan lepas pada ia hipung hadis pada Mekah, ia lepas tu ia pergilah pada negeri lain lagi. Negeri lain lagi lah, pada negeri orang Islam tu. Ia gila lagi untuk carikan ilmu lagi. Bukan saja di Mekah dak, banyak-banyak negeri lagi. Lepas tu dalam akhir tu ia kata waruya annahu la yuktab al-hadis illa ba'da an yakuna qad tawadda'a wa shalla rak'atain. Dia kata ketika ia nak tulis hadis, ia pergi hipung hadis saat ni tu, ia nak tulis hadis daripada dalam buku ya Sahih Bukhari saat ni tu, ia tak akan tulis hadis saat ni tu, melainkan dia saat ni tu kena ambil semaya dan juga semaya dulu, maya sunat dulu 2 rakaat. Iaitu sebelum Imam Bukhari nak hipung hadis, nak tulis hadis saat ni tu, ia tak akan tulis selalu, melainkan ia kena ambil semaya dan kena minta doa, kena apa orang panggil, kena maya sunat minta doa wi Tuhan tu berjalan wi baik-baik dengan dia. Itu orang panggil ความนอบน้อม ho Imam Bukhari, tonton dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut salah ni, dan kalaulah dia semaya minta doa tu, maka Tuhan akan berjalan kepada Imam Bukhari. Itu apa panggil sirah ringkas-ringkas bagi Imam Bukhari. Dan juga lagi atau musannafatuhu, musannaf tu orang panggil kitab. Dah kitab ho Imam Bukhari tulis tu, ada kitab apa tu, iaitu kita sebut tadi. Hak ni di sini nak sebut satu hadis saja, satu kitab saja bagi Imam Bukhari, iaitu orang panggil Al-Jami'us Sahih, dan ataupun kita dikenali dengan Sahihul Bukhari, Sahih Bukhari ataupun Jami'us Sahih tu super. Lepas tu tengok dia kata adadun hadis, bilangnya hadis yang dihipung pada Sahih Bukhari, dihipung dalam kitab ya saat ni tu apa? Iaitu bil mukarrar, dan bil mukarrar iaitu kian sam-sam tu, bab sam-sam tu, setengah hadis satu tulis 2-3 kali, hadis lagi tulis 2 kali. Kian bab tu ada apa hadis? Ada 7,275 hadis. Waktu kian sam-sam, kalau kita kira bab main sam, kian bab main sam le itu apa hadis? Iaitu 4,000 hadis. Lepas tu di sini yang chang lip belakang tu iaitu sana ulama alaihi, dan iaitu ulama yuk yang gapo, kam chom chơi hok yo boleh daripada ulama lain, chom chơi kepada Imam Bukhari. Boleh kata ia kata apa? Iaitu qala Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah satu imam yang besar, dan dia kata apa kepada Imam Bukhari, iaitu Abu Abdullah Al-Bukhari. Abu Abdullah Al-Bukhari iaitu Imam Bukhari lah. Iaitu Jabalul Hifzi. Jabal, makna tu jabal ni bukit. Jabalul Hifzi atau bukit. Apabila kita sebut bukit besar, besar. Jabalul Hifzi tu iaitu kuancam dia tu. Ingat dia tu sebagai bukit. Dia banding, dia apa panggil prep tiap. Kuancam Imam Bukhari tu sebuah bukit. Apabila sebuah bukit iaitu kuancam molek lah, banyak. Memori dia tu besar. Boleh ingat banyak lah. Ingat dia saat itu. Wa imamud dunya fi fiqhil Islam, dan juga Imam Bukhari itu sebagai imam bagi dunia lah dah. Iaitu seluruh dunia tu. Apabila ditanya Imam Bukhari boleh riwayat belaka fi fiqhil hadis, pada fiqh hok duk sebut dia lah hadis begitulah. Gapo hasmai gapo, kalau duduk dalam hadis dia boleh jawab belaka. Masalah gapo kita tanya dia boleh jawab belaka. Ini adalah Imam Bukhari. Ulama lain, guru lain yuk yang kepada Imam Bukhari. Siapa tahu tu. Tengok dia kata syurutul liqaburil riwayah rawil hadis. Dia kata syarat sesuai gapo syarat. Supaya kita nak semaya, syarat kita nak sah semaya kita kena ambil semaya, itu panggil syarat. Dan sini nak sahkan hadis yang nak ambil sah Imam Bukhari nak ambil sah tu, nak sah hadis yang saat ni tu kena sairangan tu kena ada goni. Mana? Satu ni atau sairangan dia kena apa? An yakuna mu'asaran liman yarwi anhu. Satunya sairangan dia kena duk masa sekali dengan Imam Bukhari. Kalaulah Imam Bukhari dia gimik daripada Muhammad, masalah Muhammad seorang lagi nama Muhammad, dia gimik daripada Muhammad tu kena duk naik yuk dia kan, syong wela dia kan dengan Imam Bukhari hidup tu, duk masa sekali dengan Imam Bukhari. Kalaulah gimik hok orang hok mati dah, masalah orang hok mati dah, bukan duk lecong ya dah, hok tu Imam Bukhari tak ambil.
Iaitu Imam Bukhari nak ambil pada orang yang ada masa sekali dengan dia kan. Yang kedua, sairangan yo yang nak ambil hadis sesuatu. Yang kedua itu apa? An yakuna qad sami al hadis minhu. Ya kena dengar hadis tu diri pada telinga yo. Ni atau hadis yang ambil dalam kitab ya saat ni tu, hadis tu saat ni tu ya kena dengar. Ya kena biasa dengar daripada telinga Imam Bukhari diri. Yang ketiga, siqah, orang sairangan hok yang ambil hadis saat ni tu kena siqah, kena orang wang cedai. Yang keempat, al-adalah, kena mikam yutitam sairangan saat ni. Yang kelima, ad-dabt, kena sairangan saat ni tu kena kuam camdi. Tulis saya kena tak jatuh. Ingat tayo pun tak jatuh. Yang keenam, al-ilmu, kena ada sairangan saat ni tu kena orang yang berilmu, ada ilmu. Yang ketujuh, kena ada orang saringan saat ni tu dia kena jadi orang yang warak. Warak ni orang juruh lah, tak makan belah diri. Itu orang panggil, kalau lah makan belah diri tu tahu tu dia tak ambil dah hadis. Maka Imam Bukhari ni atau syarat dia nak ambil hadis sesuatu, orang panggil kadlak. Sairangan hok yang hadis, hok yang nak ambil sairangan kena orang masuk sekali dengan dia. Dia kena dengar hadis daripada sairangan tu. Kena ada kuam wang cai, kena ada kuam yutitam, ingat te yang molek, kuam kuam jam cidi, kena ada ilmu, mi kuam ru, lepas tu kena warak, kena ju, kena riap roy. Akhirnya wafat. Wafat ataupun mati hok Imam Bukhari tu bila? Iaitu 1 Syawal tahun 256 Hijrah. Itu perawat hok Imam Bukhari yang kita akan belajar pada hisah yang kedua ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung pada tajuk Imam Muslim pula. Dan harap kepada pelajar lah tulis nerang yang Ustazah hoyak. Tulis, lepas tu Ustazah akan panggil suhata itu tulis tu insyaAllah. Maka kalaulah cepat dan kita kerah lah mulareh, maaf lah. Kalau lah silap dan salah, maka harapkan maaf kepada Ustazah. Maka akhir kalam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.